Bismillah, Assalamualaikum. Saya Husna Batisha akan menerangkan ringkasan kaedah karya moden berdasarkan ciri, tujuan dan pendekatan karya mengikut abad. Pada separuh pertama abad kedua, ciri pengumpulan hadis ialah tanpa mengambil kira topik hadis. Hal ini bertujuan kerana memelihara sunnah nabawi daripada hilang dan dibuang. Contoh hadis yang berikut ialah hadis Zaid bin Abi Anisah Ar-Rahawi, hadis Abi Az-Zubair Al-Makki, hadis Ayyub As-Sakhtiyani dan hadis Hisham bin Urwah. Seterusnya, pada separuh kedua dan suku pertama abad ketiga, cirinya berbeza kerana himpunan hadis berkait dengan satu topik di dalam sebuah karya khas. Manakala kaedahnya pula ialah setiap bab agama ada pengarangnya tersendiri atau yang mengumpulkan hadis dari bab-bab yang berbeza. Contohnya ialah Muwatta karya Imam Malik, Athar Muhammad bin Hasan Asy-Syabani, Sunan Sa'id bin Mansur, Sunan Ad-Darimi. Karya Muwatta Al-Imam Malik merupakan hadis-hadis yang semuanya adalah sahih, manakala yang lain pula tidak semuanya adalah hadis sahih. Setelah itu, pada separuh kedua abad ketiga, cirinya juga berbeza kerana mengasingkan hadis Rasulullah SAW daripada kata-kata sahabat dan kaedahnya ialah pengumpulan hadis-hadis atas nama sahabat. Contoh masanid daripada karya Musaddad, Ibn Abi Shaybah, Ali bin Al-Ja'di, Ishaq bin Rahawah. Seterusnya kita akan beralih kepada separuh kedua abad keempat. Cirinya ialah mengurangkan sebanyak mungkin daripada hadis dhaif dan berhati-hati memasukkannya ke dalam kitab-kitab hadis kecuali setelah ia dijelaskan. Kaedahnya ialah penyusunan hadis-hadis tentang bab fiqh dan topik ilmiah. Manakala tujuannya untuk menyampaikan pensyariatan dan memudahkan istinbat hukum. Kitab Sittah iaitu karya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kemunculan kitab Sittah ini menyerap sebahagian besar hadis yang sahih dan hasan dan hanya sedikit sahaja hadis syaz. Semua hadis di dalamnya mempunyai peranan asas dalam pembentukan Islam. Seterusnya kita akan beralih pula kepada kurun keempat hingga akhir kurun kelima. Proses pengumpulan dan penyusunan hadis pada zaman ini tetap diteruskan dan penulisan dua abad ini menggunakan pendekatan yang juga berbeza. Kaedah yang digunakan ialah kaedah musnad atau kaedah bab-bab, kaedah kamus, kaedah mustadrak atau kaedah mustakhrijah atau menjelaskan sebab atau lain-lain. Untuk kitab ialah kitab mustakhrijah ala sahihain, kitab mustadrak hakim ala sahihain. Untuk pengetahuan, al-mustadrak ala sahihain ialah karya Imam Al-Hakim yang bermaksud mengumpulkan hadis yang bertepatan dengan syarat-syarat penerimaan hadis yang dipraktikkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang tak dimuatkan dalam As-Sahihain. Namun, kaedah ini tidaklah mereka sampai tahap menyelidiki sahih dua Imam Bukhari dan Muslim kerana kelonggaran mereka dalam membetulkan dan memperbaiki. Akhir sekali ialah selepas kurun kelima. Pendekatan ilmu hadis beralih kepada kajian kritis iaitu membetulkan, menilai, mengubah suai, menjelaskan, meringkaskan dan pengumpulan hadis dengan sanad yang berkaitan dengan Nabi dihentikan kecuali hanya sedikit iaitu daripada Imam Al-Bukhari. Seterusnya kita masuk kepada ta'rif wa mujaz bi ahammi kutubul hadis, iaitu istilah dan ta'rif ringkas tentang kitab-kitab hadis yang terpenting. Kutubus Sittah adalah istilah yang digunakan oleh ulama kepada kitab-kitab hadis berikut. Yang pertama adalah Sahih Bukhari, yang kedua adalah Sahih Muslim, kitab yang ketiga adalah Jami' Tirmizi, kitab yang keempat adalah Sunan Abi Dawud, kitab yang seterusnya adalah Mujtaba daripada Sunan Nasa'i. Kitab yang keenam ialah Sunan Ibnu Majah menurut ulama timur atau Muwatta Malik yang menggantikan Sunan Ibnu Majah menurut ulama Maghribi. Al-Iraqi ada menyatakan bahawa dia berlembut dengan orang-orang yang menyebut kitab-kitab Sunan sebagai sahih. Contohnya,
Abu Thahir As-Salafi ada menjelaskan bahawa para ulama timur dan barat telah bersepakat akan kesahihan 5 kitab tadi, yang mana tiada khilaf pada kesahihan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Jami' Tirmizi dan Mujtaba dari Sunan Nasa'i. Selain itu, Al-Hakim juga memanggil Jami' Tirmizi sebagai Sahih Al-Jami'. Begitu juga Al-Khatib yang memanggil kitab Jami' Tirmizi dan Sunan Nasa'i dengan nama Sahih. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh menggunakan nama Sahih kecuali dengan pertimbangan majoriti ulama'. Para ulama' juga ada menggariskan nama khusus bagi kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Antaranya ialah Usulus Sittah dan Ummahatus Sitt serta As-Sahihani. Gelaran Asy-Syaikhani pula merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim, manakala istilah Sunan Al-Arba'ah merujuk kepada kitab Sunan Abi Daud, kitab Jami' Tirmizi, kitab Mujtaba Nasa'i dan kitab Sunan Ibnu Majah. Saya akan menerangkan sebuah tajuk di bawah ilmu ar-ruwah, iaitu ilmu tariqul ruwah. Pertama sekali, mari kita lihat apakah itu ilmu ar-ruwah. Ar-ruwah iaitu tokoh-tokoh yang membentuk sanad, iaitu para perawi hadis. Terdapat dua bahagian ilmu ar-ruwah, iaitu yang pertama ilmu tariqul ruwah, yang kedua ilmu jarh wa ta'dil. Kedua-dua ilmu ini berperanan dalam mengetahui kesahihan hadis dengan melihat sama ada perawi itu adil dan dhabit ataupun tidak. Kita terus kepada salah satu cabang ilmu ar-ruwah, iaitu ilmu tariqul ruwah. Definisi ilmu tariqul ruwah ialah ilmu yang menerangkan perihal perawi sama ada tarikh lahir dan kewafatannya, guru-gurunya, masa mendengar hadis dan waktu orang lain meriwayatkan hadis daripadanya, anak-anak muridnya, negara dan warga negaranya, kediamannya, tarikh mereka ke negara-negara yang berbeza, masa mendengar hadis dari sebahagian gurunya sebelum atau selepas lanjut usia, dan lain-lain yang berkaitan. Ilmu ini secara ringkasnya menerangkan latar belakang kehidupan ataupun sejarah hidup perawi hadis. Seterusnya kita lihat kepada kepentingan-kepentingan ilmu tariqul ruwah. Yang pertama, para ulama dapat mengetahui keadaan perawi berpandukan latar belakang hidup perawi. Seperti melihat kepada siapakah guru-gurunya ataupun negara kelahirannya. Yang kedua, dapat mengetahui berlaku penyambungan ataupun pemutusan dari suatu sanad. Iaitu di sini perawi mengambil riwayat secara langsung dari orang sebelumnya bermula dari awal sanad sehingga ke hujung sanad ataupun tidak. Yang ketiga, mengetahui kesahihan hadis yang disampaikan oleh perawi dari apa yang didengarnya. Umat Islam dapat mengenal pasti hadis itu sahih ataupun tidak dengan melihat perawi itu adakah seorang yang pendusta ataupun pelupa sehingga hadis itu berubah makna daripada makna asal. Yang keempat, dapat mengetahui perawi yang meriwayatkan dari individu yang menerima hadis daripadanya. Ini dapat diketahui dengan mengenal pasti guru-guru serta anak-anak murid yang mendengar hadis daripada guru-guru mereka. Seterusnya, sesungguhnya sejarah satu senjata yang kuat dalam menghadapi pendusta. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, apabila para perawi menggunakan pendustaan, maka kami para ulama akan menggunakan sejarah. Sejarah di sini bermaksud ilmu tariqul ruwah. Ilmu tariqul ruwah ini penting bagi mengelakkan umat Islam daripada beramal dengan hadis yang bukan dari sumber yang sahih, sama ada dari segi sanad ataupun matan. Para ulama mengumpulkan hasil yang besar dari ilmu tariqul ruwah sehingga terbentuk beberapa himpunan berdasarkan aspek-aspek tertentu. Antaranya himpunan biografi para sahabat, himpunan perawi yang sirah dan dhaif, himpunan dari segi tabarah,
himpunan mengikut guru-guru perawi, himpunan tarikh lahir dan kewafatan perawi, himpunan berdasarkan nama panggilan perawi. Seterusnya kita lihat kepada kitab-kitab ilmu tarikhul ruwah. Kitab-kitab ilmu tarikhul ruwah antaranya yang pertama, Taqribut Tahzib. Yang kedua, Tahzibul Kimali fi Asma'ir Rijal. Yang ketiga, Maghaniyul Akhyari fi Rijali Ma'anil Azhar. Yang keempat, Ta'jilul Manfaati Bizawaidi Rijalil A'immatil Arba'ah. Yang keempat ini hasil dari karya 4 imam besar, iaitu Masanid Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Muwatta' Imam Malik. Yang kelima dan yang terakhir, Tahzibut Tahzib. Okey, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai semua, anda bersama dengan saya Nurul Farhana untuk kita menerangkan seterusnya, iaitu berkaitan dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Okey. Sebelum itu, mari kita ketahui pengertian secara ringkas berkaitan dengan al-jarh wa ta'dil dari sudut bahasa. Al-jarh dari sudut bahasa adalah memberi kesan pada badan dengan menggunakan pedang atau sebagainya, sama ada dengan membelah atau memotong. Manakala at-ta'dil pula adalah menyucikan manusia dan memujinya, meletakkan kata-kata yang baik dan manis bagi menandakan kebaikan cara dan keadaannya dari segi agama dan akhlak. Pengertian dari sudut istilah. Dari sudut istilah, Al-jarh adalah menyifatkan perawi dengan sifat-sifat yang menyebabkan riwayatnya ditolak atau dihukum sebagai al-layyin atau didaifkan. Antara lafaznya adalah kadzab atau matruk atau daif atau layyin al-hadith atau wahyin dan sebagainya. At-ta'dil pula adalah menyifatkan perawi dengan sifat-sifat yang menyebabkan riwayatnya diterima. Contohnya, thiqah, dhabtu, hujjah, adlu, dhabit, mutqin dan sebagainya. Faedah mengetahui ilmu ini: supaya tidak berhujah dengan khabar-khabar daripada para perawi yang tidak adil, untuk mengetahui hadis Nabi Muhammad SAW dari sudut sahih dan daif, diterima atau ditolak. Menerima khabar atau berita daripada al-adlu, iaitu perawi yang adil. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang mengarahkan kita untuk menerima khabar daripada seorang yang adil, iaitu adlu, menerima penyaksiannya dan berhati-hati daripada menerima khabar seorang yang fasik. Antara firman Allah Subhanahu wa taala adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ashhadu dzawa 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Sadaqallahul azim. Surah At-Talaq ayat 2. Manakala dalil daripada As-Sunnah An-Nabawiyah mengenai keharusan at-ta'dil adalah sabda Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melalui sabda baginda SAW, Inna Abdallahi rajulun salih. Sesungguhnya Abdullah adalah seorang lelaki yang soleh. Baiklah, seterusnya kita berpindah kepada kaedah mengetahui adalah seorang perawi. Yang pertama, terkenal dan masyhur dengan keadilannya. Yang kedua, nas-nas daripada ulama al-jarh wa ta'dil berkaitan adalah perawi. Yang ketiga, salah seorang daripada syaikhan, iaitu Al-Bukhari dan Muslim, mengeluarkan atau meriwayatkan bagi perawi tersebut di dalam kitab As-Sahih. Dan yang terakhir adalah nama perawi tersebut disebut di dalam kitab Thiqah. Seorang perawi dihukum dengan al-jarh kerana salah satu daripada 10 sebab. 5 daripadanya berkaitan dengan adalah dan 5 yang berbaki berkaitan dengan ad-dhabtu. Berikut adalah sebab-sebab adalah dan ad-dhabtu
Yang pertama, sebab-sebab berkaitan dengan adalah perawi. Yang pertama adalah terjala atau menjatuhkan maruah. Yang kedua adalah pendustaan perawi. Yang ketiga, perawi yang dituhmah sebagai pendusta. Yang keempat, kefasikan perawi. Yang kelima, bid'ah perawi. Manakala, sebab-sebab berkaitan dengan doktu perawi adalah yang pertama, kesilapan besar perawi, kelalaian perawi terhadap ketekunan dan hafalannya, keraguan dan kesilapan perawi, pertentangan perawi dengan para perawi yang thiqah, dan yang terakhir adalah buruknya hafalan perawi. Baiklah, cukup sampai di situ saja penerangan saya secara ringkas berkaitan dengan ilmu al-jarh wa ta'dil.